Tulisan pepaku, tulisan baji atau cuneiform merupakan antara sistem tulisan terawal yang diketahui dalam sejarah. Ia dikenali dengan aksara-aksara berupa baji yang ditulis dengan gedebung tumpul di atas batu bersurat daripada tanda liat. Istilah cuneiform bermaksud bentuk baji daripada bahasa Latin iaitu cuneus bermaksud baji dan forma bermaksud bentuk, dan memungkinkan dilariskan dari cuneiform dalam bahasa Perancis lama. Tulisan pepaku mula tercipta di Sumer pada alaf keempat sebelum Masihi, iaitu ketika zaman Uruk. Sebagai suatu sistem piktograf pada alaf ketiga sebelum Masihi, aksara-aksara pelambangannya menjadi dipermudah dan menjadi mujarab dengan berkurangnya bilangan aksara daripada kira-kira 1000 pada zaman Gangsa ke 400 pada lewat zaman Gangsa iaitu Pepakuhid. Tulisan-tulisan pepaku terdiri daripada gabungan lambang-lambang logofonetik, pelambangan campur sebutan, huruf konsonan dan juga suku kata. Tulisan Sumer yang asal ini bukan hanya disesuaikan untuk penulisan bahasa-bahasa Akadia, Ibla, Ilam, Hatti, Hit, Huri, Lui dan Uratru, bahkan juga mengilhami abjad-abjad Ugarit dan Parsi lama. Tulisan pepaku beransur-ansur digantikan oleh abjad Penokia sewaktu Empire New Assyria menjelang abad kedua Masihi. Tulisan pepaku sudah pupus, maka hilanglah segala pengetahuan tentang pembacaan dan penulisan sehingga ia ditafsir pada abad ke-19. Dianggarkan dari 500,000 hingga 2 juta keping batu bersurat pepaku telah ditemui pada zaman moden. Daripada itu, hanya kira-kira 30,000 di 100,000 telah ditafsir atau diterbitkan. Museum British menyimpan koleksi terbesar iaitu kira-kira 130,000 keping diekori oleh Museum Timur dekat Berlin, Louvre di Paris, Museum Arkeologi Istanbul, Museum Kebangsaan Iraq, koleksi Babylon Yeli kira-kira 40,000 dan juga Museum Pin. Kebanyakan telah terbiar dalam koleksi-koleksi ini selama seabad tanpa diterjemah, dikaji maupun diterbitkan, kerana di dunia ini hanya ada beberapa ratus orang pentafsir pepaku yang berkelayakan. Sistem tulisan pepaku digunakan selama 3 alaf melalui beberapa peringkat perkembangan daripada abad ke-34 sebelum Masihi sehingga abad kedua Masihi. Akhirnya ia digantikan sepenuhnya oleh tulisan abjad yang difahami umum ketika zaman Rom, dan kini tidak terdapat lagi sebarang tulisan pepaku dalam kegunaan umum. Sistem pepaku terpaksa ditafsir sebagai satu sistem tulisan yang asing sekali dalam bidang Assyriologi pada abad ke-19. Kejayaan mentafsir tulisan pepaku sepenuhnya bertarikan pada tahun 1857. Tulisan pepaku yang sebenar-benarnya berkembang daripada proto-tulisan yang berupa piktograf pada lewat alaf keempat sebelum Masihi, iaitu pada zaman proto-celik huruf. Mesopotamia lebih kurang dari abad ke-35 ke-32 sebelum Masihi. Catatan-catatan terawal sudah pasti tertulis dalam bahasa Sumeria yang bertarikh sekitar abad ke-31 sebelum Masihi, ditemui di Chemnitz. Asalnya, piktograf dilukis pada batu bersurat daripada tanah liat di atas tiang mencancang dengan alat tulis buatan gedebung ataupun terpahat pada batu. Rupa bentuk terpurba, belum ada coret-coret seakan baji. Lambang-lambang tertentu yang menyatakan nama-nama dewa, negara kota, kapal, burung dan pokok dan sebagainya dikenali sebagai penentu. Malah merupakan lambang-lambang dalam tulisan Sumeria mengenai istilah-istilah berkenaan yang ditambah sebagai panduan untuk pembacanya. Kata nama khas mesti ditulis secara logograf semata-mata.
Raja Sumerta awal diketahui yang namanya terdapat pada batu bersurat pepaku sezaman adalah Emba Bergrisi dari Kish. Catatan-catatan yang masih wujud hanya beransur-ansur kurang berpecah dan lebih lengkap dalam pemerintahan berikutnya, tetapi menjelang pada akhir zaman Pro Sargon lewat Alaf ketiga adalah amalan kebiasaan bagi setiap negara kota utama untuk mentarikan catatan-catatan dengan nama-nama tahun yang memperingati bakti-bakti rajanya. Mulai sekitar 2900 sebelum Masihi, kebanyakan pektograf mula kehilangan fungsi asalnya. Maka, suatu aksara mungkin pelbagai maknanya bergantung pada konteks peraksaraan. Berkurang dari 1500 ke sekitar 600 aksara. Malah, penulisan menjadi semakin berasaskan sebutan. Aksara-aksara penentu diperkenalkan semula untuk menjaga kekaburan makna. Maka, penulisan pepaku yang sebenarnya timbul daripada sistem pektograf yang lebih primitif sekitar zaman berkenaan, iaitu awal zaman Gangsa Kedua. Pada pertengahan Alaf ketiga sebelum Masihi, arah penulisan berubah kepada kiri ke kanan dalam baris-baris mendatar. Maka, kesemua pektograf dipusingkan 90 darjah ke arah lawan jam. Bahkan, alat tulis bermata baji digunakan untuk menekan tanda liat untuk menghasilkan huruf-huruf berbentuk baji, iaitu cuneiform. Kedua-dua perkembangan ini mempercepat dan mempermudah penulisan dengan melaraskan kedudukan relatif batu bersurat kepada alat tulis. Si penulis boleh menggunakan hanya satu alat untuk menjadikan banyak gambaran. Batu-batu bersurat pepaku boleh dibakar dalam tanur untuk mengawet catatan berkekalan ataupun dikitar semula jika berkekalan tidak diperlukan. Kebanyakan batu bersurat pepaku yang ditemui oleh pengkaji purba adalah diawet kerana dibakar ketika tentera penceroboh membakar bangunan yang menyimpannya. Kerumitan sistem tulisan pepaku mencetuskan penciptaan beberapa versi dipermudahnya. Bahasa Parsi lama ditulis dalam subset aksara pepaku dipermudah kini bergelar tulisan pepaku Parsi lama. Terbentuknya abjad suku kata separa alfabetik yang menggunakan jauh kurang coret daripada bahasa Assyria, di samping sebilangan kecil logoram untuk kata-kata yang kerap digunakan seperti dewa dan raja. Bahasa Ugarit ditulis dengan abjad Ugarit yang berupa abjad ala Semitik yang dikuris dengan pepaku.